Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada mata pelajaran Sains tingkatan 4, tema 3, penerokaan unsur dalam alam, bab 8, unsur dan bahan, 8.2, jadual berkala unsur moden. Standard pembelajaran, murid boleh. 8.2.1, mencerahkinkan jadual berkala unsur moden. 8.2.2 mendeduksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Ini adalah jadual berkala unsur moden. Semasa di tingkatan 1, anda telah belajar tentang 118 jenis unsur yang disusun dalam jadual berkala unsur moden. Kini, mari kita kaji jadual berkala unsur moden yang ditunjukkan dalam rajah 8.4 secara teliti dan kenal pasti beberapa ciri pentingnya. Turus menegak dalam jadual berkala unsur moden disebut kumpulan. Terdapat 18 kumpulan dalam jadual berkala unsur moden. Kumpulan ini disusun daripada kiri ke kanan. Okey, ada 1 hingga 18. Okey, manakala kala merujuk kepada unsur yang disusun dalam baris mengufuk. Terdapat 7 kala dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kala ini disusun secara mengufuk. 1, 2, 3, seterusnya sampai 7 ke bawah. Okey, di bahagian bawah jadual berkala unsur moden, terdapat 2 siri unsur dengan nombor proton 57 hingga 71 dan 89 hingga 103 yang diletakkan secara berasingan. 2 siri unsur ini disebut sebagai siri lantanida dan siri actinida. Okey, di sini. Okey, jadi dalam jadual berkala unsur ini kita boleh dapat lihat, okey, unsur-unsur logam, separuh logam dan bukan logam disusun secara teratur dan mengikut kedudukannya masing-masing. Okey, jadi yang warna kuning ni adalah logam. Okey, termasuklah siri lantanida dan juga actinida. Okey, yang warna biru hijau ini adalah unsur bukan logam. Okey, didapati bahawa unsur hidrogen ini hanya ada satu saja. Okey, dia berada pada kumpulan 1 dan kala 1. Okey, manakala unsur-unsur bukan logam lagi, yang lain tertumpu kepada kumpulan 18, 17, 16, 15 dan 14. Okey, manakala unsur separuh logam tidak banyak dan hanya terdiri satu di dalam kumpulan 13, 2 unsur dalam kumpulan 14, 2 unsur dalam kumpulan 15 dan 2 unsur dalam kumpulan 16. Okey, kumpulan 1 terdiri daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Logam-logam ini juga dikenali sebagai logam alkali. Kumpulan 2 pula terdiri daripada beryllium dan seterusnya. Okey, logam ini dikenali sebagai logam alkali bumi. Berikutnya adalah kumpulan 17. Kumpulan 17 terdiri daripada halogen. Okey, dan kumpulan 18 pula terdiri daripada gas-gas nadir. Okey, gas nadir ini maksudnya gas-gas yang tidak reaktif. Berikutnya, kita bincangkan apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, didapati sifat kimia dan sifat unsur berubah secara beransur-ansur, iaitu sifat logam berkurang dan sifat bukan logam meningkat. Sifat logam semakin berkurang. Maksudnya di sini, okey, logam dulu, separuh logam, kemudian bukan logam. Jadi sifat logam dia berkurang. B, perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Jadi sebelah kiri sini dikenali sebagai oksida base. Okey, manakala yang sebelah kanan ni okey dikenali sebagai oksida asid. Dan C, sifat kekonduksian arus elektrik semakin berkurangan. Okey, jadi disebabkan sebelah kiri ni terdiri daripada logam, sebelah kanan ni bukan logam. Jadi sudah tentulah sifat kekonduksian arus elektrik akan semakin berkurang.
kurangan. Okey, sifat kekonduksian arus elektrik lebih kuat dalam keadaan logam lah. Bukan logam, tak ada. Okey, suka cikgu ingatkan, okey, sifat-sifat A, B, C ini adalah daripada kumpulan 1 sehingga kumpulan 17 sahaja. Okey, mengapa? Kerana kumpulan 18 ini adalah terdiri daripada gas nadir yang tidak reaktif. Baik, berikutnya kita masuk kepada prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Dalam jadual berkala unsur moden, unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nombor proton ditakdirkan sebagai bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Cuba anda kaji semula jadual berkala unsur moden di atas. Baik, kalau kita dapat lihat di sini, okey, contoh yang diberi dekat sini adalah hidrogen. Okey, di atas sini, sudut sebelah kiri ini adalah nombor proton. Okey, dan simbol unsur dia adalah H huruf besar. Okey, dituliskan dekat situ nama unsur dan di bawah sekali itu adalah jisim atom relatif. Okey, cikgu nak ingatkan juga, okey, kalau ada yang terlupa, okey, jisim atom relatif ini sebenarnya juga dikenali sebagai nombor nukleon. Okey, di mana nombor nukleon ini adalah terdiri daripada bilangan proton dan neutron. Okey, maka jika kita ada jisim atom relatif dekat sini dan ada bilangan proton dekat sini, maka kita boleh dapatkan bilangan elektron dan juga bilangan neutron. Okey, macam mana kita nak dapatkan bilangan proton ataupun elektron? Okey, nombor proton dah memang ada dekat sini. Okey, nombor proton adalah sama dengan bilangan proton. Bilangan proton bagi suatu atom adalah sama dengan bilangan elektron. Okey, dan di sini jisim atom relatifnya okey adalah terdiri daripada proton dan neutron. Dan jika soal meminta kita mencari bilangan neutron contohnya, jadi tak ada masalah lah, kita tolak saja. Okey, kita tolak saja. Nanti kita akan tengok contoh dalam slide seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat contoh atom natrium. Nombor yang lebih besar ialah nombor nukleon, iaitu bilangan proton tambah bilangan neutron. Nombor yang lebih kecil ialah bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, ini adalah bentuk yang selalu kita jumpa dalam jadual berkala unsur moden, manakala ini adalah dalam bentuk piawai. Dalam kedua-dua bentuk ni, dia akan menunjukkan dua nombor, okey, iaitu yang lebih besar dan juga yang lebih kecil. Maka kita ingat sajalah, yang lebih besar ni adalah jisim atom relatif ataupun dikenali juga sebagai nombor nukleon. Okey, contoh bagi natrium di sini, nombor nukleon adalah 23. Nombor yang lebih kecil ialah bilangan proton, iaitu sama juga dengan bilangan elektron, iaitu 11. Susunan elektron adalah 281, iaitu kumpulan 1 dan kala 3. Okey. Manakala bilangan neutronnya adalah 12. Okey, 23 tolak 11. Berikutnya kita pergi kepada karbon. Nombor nukleonnya adalah 12. Nombor yang lebih kecil iaitu 6 sama dengan bilangan proton. Susunan elektronnya adalah 24, iaitu dia berada pada kumpulan 14, kala yang kedua. Okey, manakala bilangan neutron adalah sama dengan 6, iaitu 12 tolak 6. Okay. Suka cikgu ingatkan di sini, okey, bagi natrium, dia berada dalam kumpulan 1 dan kala ketiga. Okey, kerana bila kita susunkan dia dalam susunan elektron, elektron valensnya menunjukkan nombor 1. Okey, dan ada 3 petala yang dipenuhi dengan elektron, maka kalanya kala 3. Untuk karbon pula, susunan elektronnya adalah 2, 4. Okey, maka di sini kita letakkan kumpulan unsur karbon ini bukan dalam kumpulan 4 tetapi dalam kumpulan 14. Okey, ini adalah kerana bila kita dapat elektron valence 3 dan ke atas, maksudnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita perlu menambah nombor 10.
Okey, jadi kalau 4 kita tambah 10 dia jadi kumpulan 14. Okey, untuk color tiada apa-apa yang berubah. Masih lagi sama. Okey, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih.